Ini awak ada kan soalan ni? Soalan ni awak ada. Boleh tengoklah soalan awak, jawapan awak sendiri kalau ada. Dia ada hantar kan dalam awak punya Gmail lah. Salinan awak, ada di dalam Gmail awak. Okey, bila awak habis jawab, dia ada send lah. Okey, satu kopi ke awak punya Gmail. Sekiranya awak isi Gmail awak betul lah. Ada juga pelajar ya yang salah isi Gmail. So tak dapat hantar. Okay. Yang betul tu memang dia akan bagilah. Okay. So ini adalah rumus lah yang diberikan ketika dalam kertas soalan lah. So awak kena tahulah fungsi-fungsi setiap rumus yang diberikan lah. Tentunya yang 1, 2, 3 ni tajuk indeks. 4, 5 ni tajuk koordinat. Okey, 6 ni tajuk laju, laju dan pecutan. 7, 8 ini adalah sukatan kecenderungan memusat, okey, mean, untuk dapatkan perata. 9 ni teorem Pythagoras lah. Ini kan teorem Pythagoras lah. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey. So dia tak adalah lukis gambar apa, segitiga bersudut tegak. Lepas tu dia akan labelkan awak A, B, C. Tak adalah. Dia hanya ada bagi awak rumus saja. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So awak kena tahulah. Maksud apakah ini? C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. You kena tahulah. 10 dengan 11 ni kebaran karya mudah lah. 12 ni kecerunan lah. Semalam kan kita ada buat lah sedikit ulang kaji lagi kan. Kecerunan. Ada 3 rumus di sini. Malam yang kita guna inilah. M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1 kan. Yang ni. Yang banyak yang kita guna semalam. Untuk kita cari kecerunan dan juga untuk membina kan. Membina persamaan garis lurus. Kan ada satu soalan yang minta kita tuliskanlah persamaan garis lurus berdasarkan 2 titik yang diberikan. So kita cari dia punya kecerunan, lepas tu kita gantikan salah satu titik dan juga nilai kecerunan untuk dapatkan nilai C. Apa persamaan garis lurus? Siapa boleh tulis dekat in-call message persamaan garis lurus, ataupun nak guna mic pun boleh. Siapa ingat formulanya? Y sama dengan MX tambah C. Ya, bagus sekali Fazila. So rumus-rumus ni kena ingatlah. Dan saya ada bagikan ada sedikit tadi menjawab. Benda-benda ini awak kena menguasai tau. Sebab nanti awak naik form 4, kalau benda yang form 1, form 2 ni awak tak menguasai, memang form 4 pun awak tak boleh nak faham lah. Sebab awak punya asas algebra tu semua pun awak tak faham. Memang sukarlah. Awak suka, cikgu awak pun suka. Susah nak ajar awak. Sebab awak macam tak belajar 3 tahun. So pastikan awak cubalah sedaya upaya untuk menguasai lah. Bab 1 sampai tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Sebab nanti tingkatan 4 dengan 5 lagilah susah dia punya content. Dan contoh so tolonglah belajar. So 13, 14, 15 ni tajuk 16 ni tajuk simpanan dan pelaburan. Simpanan ada interest, ada faedah. Faedah ada 2 jenis. Faedah muda, faedah compound. So ada 2 jenis faedah. So kalau faedah muda ni formula 13. Faedah compound ni formula 14. Kan yang ada keluar dalam PT3 tahun 2019. Yang 15 ni adalah untuk dapatkan ROI. ROI.
Okey. Dan 16 ni adalah untuk jumlah bayaran balik pinjaman. Contohnya beli kereta dan sebagainya. Yang 15 ni adalah ROI ni contohnya beli rumah ke, beli saham ke, nak hitung dia punya nilai purangan pelaburan. Okey. Okey, yang ni rumus untuk bentuk dan ruang. Okey, shape and space. Okey, so kita ada banyak bentuk kan. Segitiga, segi empat, dan banyak lagi lah. Okey, pentagon, hexagon, itu semuanya adalah bentuk. Okey, so bentuk, okey, segitiga, segi empat tepat. Ni, luas segi empat tepat. Ini formula dia lah. Panjang dalam lebar. Kan? Segi empat tepat. Luasnya adalah panjang dalam lebar. Okey. So, kalau dah ingat, baguslah. Tapi kalau tak ingat, okey, rumusnya ada. Okey, luas bentuk segi empat tepat. Okey, kalau dah dapatkan luas segi empat tepat, ni formulanya. Panjang dalam lebar. Length times width. Okey, dan luas untuk segitiga, okey, dah dapatkan luas. Luas segitiga pula. 1/2 dah dapat darab tinggi. Okey, luas untuk segi empat selari, tapak darab tinggi. Luas untuk trapezium, okey. Kena tengok baliklah kalau dah lupa, okey. Apa tu maksudnya hasil tambah dua sisi selari dan dengan tinggi. Lepas tu lilitan belatan. Belatan kan, lilitan belatan. Lilitan belatan maksudnya apa? Apa maksud lilitan belatan? Pi D, 2 pi J. Apa maksud lilitan belatan? Siapa tahu? Siapa tahu lilitan belatan itu apa? Apa maksud lilitan belatan? Circumference. What is the meaning of circumference? Apa maksud lilitan belatan? Boleh type ke? Nak guna mic pun boleh. Lilitan belatan. Apa maksud lilitan belatan? Lilitan belatan. What is the meaning of circumference? Circumference. Apa maksud circumference? Lilitan? Lilitan belatan? Maksudnya apa? Ni yang dapat, yang hadir di sini, boleh seorang untuk berikan maksud bagi lilitan. Ni kita ada ni Bushui, Katrina, okay, banyak lagi ni. Ching Nikchi, Chong Chenling, Hafiz Hakim, Huzairi Farin, Joey, Ichael, Leong Kai Wen, Matan, Alifi Nazli, Ng Yishuan, Nicholas Bong, Atira, No Pak Ain Bakis, No Khaira Hussein, Nurul Fazila, Nurul Syazliana, Priti, Tai Tong Sing, Tak Chinese, Tan Yu Tse, saya. Okay. Vigash, Dian Mei, Yu Yizhen. Okay. So ada ramai ni pelajar. Apa tahu? Perimeter. The length of the whole circle. Okay. Betul lah. The length of the whole circle. The titik tetap yang jaraknya dari semua titik pada lilitan belakang. Titik tetap yang jaraknya dari semua titik pada lilitan belakang. Bukanlah, bukan. Ini tidak. Ini bukan. Length of circle. Okey lah, bolehlah length of circle ataupun lagi tepat lagi perimeter. Perimeter. Okey, perimeter. Kita panggil dia perimeter. Perimeter. Okey, perimeter maksudnya apa? Perimeter maksudnya panjang
sekeliling. Sekeliling. Okey. Contohnya saya bagi awak 1/4. Kan itu ada soalan PT3 2019. Okey, 1/4 tepat. Contohnya sini 10. Okey, sini 5. Okey, panjangnya 5. Panjangnya 10. Okey, panjangnya 10. Lebarnya 5. Okey, so berapa dia punya perimeter untuk 1/4? Berapa perimeter? So, perimeter sama dengan berapa? 10. Boleh tulis kat sini? 10. 10 darab 5. Adakah 10 darab 5? Untuk cari perimeter, adakah panjang darab lebar? Panjang darab lebar itu apa? Panjang darab lebar itu luas. Area of rectangle. Kalau nak perimeter, apa dia? Untuk dapatkan panjang. Sorry? 10 tambah 5. Okey, so 10 tambah 10 tambah 5 tambah 5. So kita dapatlah jawapannya okey 30. Itu dia perimeter. Itu kalau perimeter 1/4. Okey, dia punya panjang sekeliling. Okey, panjang sisi. Total panjang sisi. Itu perimeter tu. Kena tahu, kena ingat tu perimeter. Okey, perimeter. Okay, perimeter sebenarnya adalah bermaksud panjang sekeliling sesuatu objek. So untuk dapatkan dia punya panjang sekeliling objek itu, kita tambahkan dia punya panjang sisi lah. Itu kalau 1/4. Kalau bulatan, bulatan kita panggil lilitan. Tapi maksudnya sama je dengan perimeter. Lilitan bulatan sama je dengan maksud perimeter bulatan. Maknanya kita ada satu bulatan. Kita nak tahu dia punya size bulatan itu. Dia punya length of the circle. Dia punya panjang bulatan itu berapa. Panjang bulatan itu berapa. Itu adalah lilitan. Lilitan. Nak tahu dia punya panjang sekeliling bulatan ini, kita gunakanlah 2 pi j. 2 pi j. 2 pi j itu apa? 2 pi j ataupun pi d. J itu apa? J ialah bulatan dia mesti ada pusat. Setiap bulatan mesti ada pusat. Pusat ni di tengah-tengah. Pusat bulatan di tengah-tengah bulatan lah. Center of the circle. So, pusat. So jejarinya dari mana? Jejarinya daripada pusat ke mana-mana inilah. Bulatan ni lah. So, garisan ni kita panggil dia sebagai jejari. So bahagian ini kita panggil dia sebagai jejari. Yang ini garisan ni jejari lah. Kalau diameter dia panjang lagi. Diameter ni yang ni. Macam ni contoh. Diameter. Ni. Diameter. Diameter ni daripada bulatan ke bulatan melalui pusat. Ni pusat yang tengah-tengah ni pusat. Pusat biasa kita label sebagai O. So diameter ini. So untuk dapatkan lilitan bulatan, perimeter bulatan, itu panjang sekeliling, panjang bulatan itu formulanya 2 pi j lah atau pi d. Kalau luas bulatan, ni formula dia lah. Pi j kuasa 2. Yang pi ni ialah satu nilai yang tetap lah. Pi nilai yang tetap. Pi ni nilainya adalah tetap. Nilainya 22/7. 22/7 atau 3.142. So yang ni awak ingat sahaja. Pi. Maksud pi adalah satu nilai yang tetap. Nilainya tetap, tidak berubah. Nilainya 22/7 atau 3.142. So yang bezanya ialah jejari lah. So itu sedikit ulang kaji lah tentang lilitan bulatan. Kalau area, luas bulatan ni pi j kuasa 2 lah. Lepas tu ni apa? Luas melengkung silinder. Silinder kan, silinder. Contohnya silinder macam ni. Ini bak tingkatan 2. Silinder. So, luas permukaan melengkung silinder ni, ya bahagian inilah. Ini, yang melengkung ni.
luas permukaan bahagian melengkung ini. So, dia punya formula 2 pi J T. 2 pi J T. Kalau nak tahu dia punya luas permukaan, luas permukaan silinder, luas permukaan, silinder, ataupun surface area of cylinder. Semua sekali ialah 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J T. Ini kalau nak dapatkan luas permukaan silinder, 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J T. Kenapa 2 pi J kuasa 2? Sebab ada tapak bulatan. Ada dua. Ada dua tapak bulatan. Satu di atas bulatan, satu di bawah. So that's why luas permukaan silinder 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J T. 2 pi J T ni untuk dapatkan bahagian yang tengah ini sahaja. Bahagian tengah saja. Ini formula ni kena tahu juga ni. Lepas tu kita ada luas permukaan sfera 4 pi J kuasa 2. Lepas tu ada isi padu pula. Isi padu untuk prisma, isi padu untuk cuboid, panjang kali lebar kali tinggi. Isi padu untuk silinder. Ini formula dia, pi J kuasa 2 T. Isi padu untuk kon, isi padu untuk piramid, hasil tambah sudut pendalaman untuk polygon. Ini apa? Untuk dapatkan panjang lengkung. Panjang lengkung. Luas sektor. Ini 18 dengan 19 ni sebenarnya tidak ada lah. Tidak ada. Ini formula yang lama lah. So tak ada kaitan dengan awak. So awak boleh abaikan. 18 dengan 19. So itu. Ada hilang connection tadi sekejap. So ini sedikit go through lah formula PT3. So kamu kena tahulah formula ini. So soalan nombor 1. Ini quiz hari tu kan. Wang simpanan boleh dikeluarkan dengan menggunakan kad debit melalui mesin ATM. Mesin ATM, tele automatic. Mesin tele automation. Apa jawapan dia? Akaun simpanan ke, akaun simpanan tetap ke, akaun semasa? Soalan yang pertama. Apa jawapan dia? Boleh dikeluarkan menggunakan ATM. Ada 3 jenis kan akaun simpanan. Simpanan ada 3 jenis kan? Simpanan ada 3 jenis, pelaburan pun ada 3 jenis. So kena tahulah setiap satu tu. Yang pertama tu yang wang simpanan boleh dikeluarkan dengan kad ATM. Itu akaun apa? Akaun saving account. Very good. Saving account. So jawapannya inilah. Saving account, akaun simpanan. So ini jawapannya. Lepas tu menyimpan sejumlah wang tertentu untuk satu tempoh masa tertentu seperti 3 bulan, 9 bulan atau setahun. So yang ini apa? Akaun apa? Fixed account, fixed account, fixed deposit account, akaun simpanan tetap. Fixed. Ni fixed lah. Sebab dia kena simpan lah tempoh masa tertentu. Itu yang dimaksudkan dengan simpanan tetap. Akaun simpanan tetap. Yang tadi akaun simpanan. So boleh keluar bila-bila masa sahaja. Yang akaun simpanan tetap awak perlu simpan dalam tempoh masa tertentu. Contohnya 3 bulan, 9 bulan ataupun setahun. Itu maksudnya fix. Masanya telah fix. Dan akhir sekali akaun semasa. Akaun semasa atau akaun current account. Current account ni pemegang akaun boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Inilah kemudahan yang disediakan untuk akaun semasa. Di mana awak boleh guna cek. Boleh keluarkan cek untuk akaun semasa. Maknanya yang akaun simpanan dengan akaun simpanan tetap tu tak boleh lah
Tak adalah buku cek hanya akaun semasa saja yang ada buku cek. Okey, so kena tahulah. Okey, nombor 2, jenis akaun manakah yang menawarkan kadar faedah yang paling tinggi? Mana satu? A, B, C, D, jawapan awak. Kadar faedah yang paling tinggi. Antara akaun simpanan tetap, akaun semasa, akaun wadiah, mana satu? Kadar faedahnya lebih tinggi. A, B, C, D, jawapan? A, salah. A, salah. Faedah yang lebih tinggi. B, jawapan dia. Jawapannya B, akaun simpanan tetap. Okay, fixed deposit account. Okay, B jawapannya. Kadar faedah paling tinggi. Okay, ni nombor 3. Diberi Q sama dengan faktor bagi 18. Cari NQ. N tu apa? N tu ialah apa? N tu apa? Apa tahu apa N tu apa N? N. Apa itu N? N number. Very good. Okay, number. Bilangan lah. Bilangan. Bilangan. Contohnya tadi ada formula yang tadi untuk dapatkan apa ni? Hasil tambah sudut pendalaman poligon. Ada juga N di sini. N telah 2 darab 180. N ni ialah bilangan. Bilangan sisi. Sebab poligon ada sisi. So N di sini ialah bilangan sisi. N tu bilangan. Okey, so bilangan. Okey, so dia nak bilangan Q. Bilangan Q, bilangan Q. So bilangan Q ada berapa? So faktor bagi 18. Okey, so faktor bagi 18. Apakah faktor bagi 18? So 18 sama dengan apa? Apa darab apa sama dengan 18? Apa darab apa sama dengan 18? Boleh guna mic ataupun boleh type di sini. Contohnya 1 darab 18. Contoh kan. 1 darab dengan 18. So 1 dengan 18 ialah faktor. 18 boleh bagi dengan 1, 18 boleh bagi dengan 8. So 1 dengan 18 ni faktor ataupun 2 darab 9. Ataupun 9 darab 2 samalah. Kita pilih satu sajalah. 2 darab 9. Lepas tu ada lagi apa? 6 darab 3 ataupun kita tulis 3 darab 6. Sama je lah. Sebab saya nak kecil depan kecil di depan. So ada lagi? Tak ada lah kan? So yang sama tu tak payah ulang lah. Contohnya 9 darab dengan 2 tak payah ulang lah. 9 darab 2 tak payah ulang lah. Sama je sebab kita nak nombor-nombor ini sahaja. Kita nak nombor-nombor ini sahaja. So faktor bagi 18 sebenarnya ialah 1, 2, 3. Saya susun dari kecil ke besar. 1, 2, 3. Lepas tu 6. Lepas tu 9. Lepas tu 18. Inilah faktor bagi 18. So awak kena faham lah. So Q ni ialah faktor bagi 18. So faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9, 18. So berapa bilangan Q? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So jawapannya B lah. So itu je lah. Dia nak bilangan. Ataupun kita panggil dia bilangan unsur. Ni unsur. Nombor-nombor ini kita panggil dia unsur ataupun elemen lah. Kerana nak tahulah dia punya istilah. Dia punya bahasa yang kita gunakan. Bahasa yang kita gunakan ialah unsur. Unsur. 1 adalah unsur, 2 adalah unsur, 3 adalah unsur, 6 adalah unsur, 9 adalah unsur, 18 adalah unsur, elemen. So total sekali ada 6 unsur. Unsur elemen. So jawapannya B ya. Kalau tak faham tolong tanya dan kalau saya silap tolong beritahulah. Saya bukannya betul semua apa nama ni. Saya bukannya betul semua. Kadang-kadang saya pun
salah juga. Kalau saya silap, tolong betulkan saya. Okey. Okey, soalan nombor 4, tentukan bilangan unsur. Inilah bilangan unsur ni. Bilangan unsur. Dalam set yang berikut. So P, okey, ialah huruf konsonan dalam perkataan kemahiran. Determine the numbers of element in the following set. Di mana dia kata P ni ialah consonant. Kita ada consonant dan kita ada vocal. 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 Wow. Okay. Vocal tu apa? Vocal. Apa itu vocal? Siapa tahu vocal? Boleh tulis dekat chat ataupun guna mic lagi bagus. Vocal tu apa? Wow. A-E-I-O-U. Very good. A-E-I-O-U. Itu vocal. Okay. Selain daripada A-E-I-O-U, itu adalah consonant. Okay. Consonant. Consonant. Okay. So, P ni adalah consonant. So, P sama dengan apa dia? Consonant. Dalam perkataan kemahiran. So, apa dia? Boleh type di sini. Consonantnya apa? Okay, very good. Tak tadi. M H R N. Very good. Okay, so ada berapa bilangan unsur? So, setiap ini kita namakan sebagai unsur lah. Berapa bilangan unsur? 5. Ada 5 lah. So, jawapannya C lah. Ada 5 unsur. K1, M1 dan seterusnya lah. Unsur kita panggil dia. Bahasa yang kita gunakan adalah unsur. Unsur. Element. Element. So, kena baca soalan dengan teliti ya. Kadang-kadang pelajar tak baca soalan dengan teliti. Dia ambil semua. Dia ambil semua. Dia ambil semua. K, E, M, A habislah. So dia dapat jawapan yang salah. Kena baca soalan dengan teliti. Dia nak huruf konsonan sahaja. So kena baca soalan dengan teliti. Kadang-kadang bukan pelajar tak faham, cuma dia tak. Cuma soalan tu kadang-kadang ada perangkap lah. Ada perangkap. So kena baca soalan dengan teliti. Okey. Ini nombor 5. Okey, inilah teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Yang dibagi tadi apa? C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Yang dibagi ni je. Pretty. Pretty datang dah. Pretty ni selalu keluar cepat. Masuk cepat, keluar cepat. Okay, so setiap kali awak login, saya ada rekod awak punya kehadiran. Pukul berapa awak masuk, pukul berapa awak keluar. Ada yang masuk sekejap, keluar. Masuk sekejap je, lepas tu keluar. Ada yang masuk, lepas tu tak left. Sampai saya dah petang pukul 2, masih ada lagi. Itu pun ada. Macam-macam budak ada. Okay. So, ini formula yang diberikan. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So, awak juga kena tahulah kalau saya nak dapatkan A kuasa 2, apa jadi? Kalau saya nak A kuasa 2. Yang dia ada C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 saja. Kalau saya nak A kuasa 2, apa saya dapat? C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Very good. Kalau saya nak B kuasa 2, so C kuasa 2 tolak A kuasa 2 lah. Dan you kena tahulah yang apa ni ABC ni yang mana satu. Ni awak kena ada dalam otak awak lah. Dia asalnya daripada segitiga bersudut tegak lah. Okay. So C yang mana satu? C yang mana satu? Mana nak tahu C kat mana? N. Sorry. N. Yeah, very good. Hypotenuse hypotenuse ada yang tulis hypotenuse. Macam salah je ejaan ni. Okay. So N ataupun ni lah sisi yang terpanjang. Dalam segitiga bersudut tegak, dia ada satu sisi yang terpanjang. Paling panjang sekali. Ada satu je yang paling panjang sekali. So panjang itu kita panggil dia hypotenuse. Ataupun
Hypotenuse lah bahasa Melayu. Okey, C ya, kena tahulah C tu adalah sisi yang terpanjang dalam segitiga bersudut tegak. Okey, yang lain tu ada dua lagi kita boleh letaklah. Okey, A, B. C je tak boleh silap. C yang tak boleh silap. A dengan B terbalik tak apa. C tak boleh. C yang paling panjang. Okey, so kena tahulah rumus teorem Pythagoras. So yang mana satu yang betul? C jawapannya. C jawapannya. N kuasa 2 sama dengan K kuasa 2 tambah M kuasa 2. Di mana kita anggap ini sebagai C, ini anggap sebagai A, ini anggap sebagai B. So kita dapatlah C, C kuasa 2, so N kuasa 2 sama dengan K kuasa 2 tambah M kuasa 2. So kena ingat rumus algebra ni dan kena tahu jugalah dia punya pengiraan. Okey, nombor 6. Antara berikut yang manakah bukan panjang sisi bagi sebuah segitiga bersudut tegak? Okey, bukan. Okey, bukan. So, bukan. Contoh, contoh. Kalau segitiga bersudut tegak, okey, hasil yang kita dapat ialah contoh okey, kita ada pilihan A, B, C, D. So kita contoh A, kita ada 3 cm, 4 cm, 5 cm. Ini adalah sisi yang diberikanlah. Segitiga kan? Ada 3 sisi ya. So, nak tahu dia segitiga bersudut tegak ya atau tidak? Okey, kita akan mulakan dengan sisi terpanjang. Okey, kita ada 3, 4, 5. Paling panjang apa? Paling panjang apa? 3, 4, 5. Yang paling panjang apa? 3 cm, 4 cm, 5 cm kan. So, kita mulakan dengan 5 cm. Kita kuasa 2, kita dapat berapa? 5 kuasa 2. Berapa? 25. 25. Okey. Lepas tu, kita ada lagi 3 cm dengan 4 cm. Okey, 3 cm dengan 4 cm, kita buat ni. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Macam ni kita buat. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey. Lepas tu kita cari pula 3 kuasa 2 dengan 4 kuasa 2 berapa kita dapat. So 3 kuasa 2 sama dengan 9 tambah 4 kuasa 2 16. So kita dapat berapa? 25 kan? Okey, so dapat tak jawapan yang sama? Sama. Kan? Maknanya kita boleh tulis, okey, 5 kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So, ini telah mematuhi okey, rumus teorem Pythagoras. Kan, dia telah mematuhi. Okey, teorem Pythagoras. Okey, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So, jawapan A adalah segitiga bersudut tegak. A ni ialah segitiga bersudut tegak. Dia nak yang bukan. Yang bukan. So, awak kena lihat satu-satulah. Contohnya B. Okey, ada 5 cm, 12 cm, 13 cm. So, sekali lagi kita start dengan paling panjang. Sisi yang paling panjang. Kita kena pasti dulu yang paling panjang. Okey, so di sini paling panjang apa? 13. So 13. Kita kuasakan 2. 13 kuasa 2 berapa? 169. Okey. Lepas tu kita ada lagi 5 cm dengan 12 cm. 5 cm dengan 12 cm. Kita buat apa? Kita kuasa 2, 5 kuasa 2 dan kita tambah dengan 12 kuasa 2. Macam tu kita buat. So 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. 5 kuasa 2 berapa? 5 kuasa 2? 25. Tambah dengan 12 kuasa 2? 144. 144. So, hasilnya berapa? ...25 tambah 144 berapa dapat? 169. 169. So, kita dapati nilainya adalah sama.
Maknanya kita boleh tulis macam ni. Kita boleh tulis dalam bentuk C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, kita boleh tulis 13 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okey, so dia telah mematuhi lah. Okey, mematuhi formula rumus teorem Pythagoras. Okey. Okey, so B pun segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Kita try C pula. C. C. Okey, 17 kuasa 2 sama dengan berapa? 17 kuasa 2. 289. 289. Lepas tu kita buat lagi. Okey, 8 cm dengan 15 cm. 8 cm, 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. So, 8 kuasa 2 berapa? 64. 64. Tambah dengan 15 kuasa 2. Berapa 15 kuasa 2? 225. So, dapat jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Kita tambah. Boleh guna 289. Okey, 28. So, sama juga. Maknanya kita boleh tulis 17 kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Okey, mematuhi rumus teorem Pythagoras. Okey, dan jawapannya D lah. Kita try. Okey, kita ada 9, 15, 20. Okey, so paling panjang ialah 20 kuasa 2. So, 20 kuasa 2 berapa? 400. 400. Lepas tu kita ada lagi 9 cm dengan 15 cm. So, 9 cm, 9 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. So, berapa? 9 kuasa 2? 81. 81 tambah dengan 15 kuasa 2. 225. So, berapa jumlahnya? 81 tambah 225. 306. So, kita dapat nilai yang berbeza. Maknanya kita tulis di sini 20 kuasa 2 tidak sama dengan 9 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Tidak sama. Tidak sama maksudnya ini tidak mematuhi teorem Pythagoras. Okey? Tak betul lah. So jawapannya D lah. Itulah cara dia. Untuk kita buktikan. Matematik ni kita nak proof. Kita nak buktikan. Nak buktikan dengan apa? Pengiraan. Dengan jalan kerja lah. Yang kita boleh nampak. Okay, so saya harap you boleh faham cara saya buat ni. Okay, nombor 7 ni. Okay, locus. X ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jalannya sentiasa sama dari titik O. Antara berikut yang manakah menunjukkan locus X? Apa jawapan dia? Dari A. titik A lah. Dari titik O. Titik O, satu titik sahaja. So, kalau satu titik sahaja, lokasinya adalah bulatan. Next, soalan nombor 8. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga sama sisi PQR. Segitiga sama sisi PQR. Maknanya ini adalah segitiga sama sisi. Maknanya semua sisi adalah sama saiz lah. Semua sisi adalah sama saiz, sama panjang. Okey. Dan dia punya sudut pun kita tahu 60 darjah. 60, 60, 60. Okey. Sebab segitiga ada 180 darjah. So, bagi 3, so dapat 60. So, benda-benda asas ni kena tahulah. Okey, tapi dia tak tanyalah tentang sudut. Ini bab locus. Okey, saya cuma apa nama ni? Saya cuma saja je. Okey. Okey, so segitiga sama sisi. Okay. Antara berikut yang manakah menghuraikan Y dengan betul? So, apa jawapannya?
Locus Y ni di tengah-tengah. Yang mana satu yang paling yang betul? A, locus bagi satu titik, Y ialah locus bagi satu titik yang bergerak dengan keadaan jalannya sentiasa sama dari titik P. Betul tak? Y. Locus yang bergerak dengan keadaan jalannya sentiasa sama dari titik P. Betul tak? A betul tak A? X. X. 850 X. Tak betul lah, tak betul. Ini kalau titik P, kalau titik P, lokusnya apa? Titik P. Okey, lokus bulatan. Kalau titik P satu titik saja, satu titik saja. So lokus ni adalah bulatan. Jadi kita lihat pula B. Y ialah lokus bagi satu titik yang bergerak dengan keadaan jalannya sentiasa sama dari garis QR. Garis QR. So garis QR. Garis QR yang ni kan? Okay, garis QR. So kalau garis QR, garis, lokusnya apa? Kalau Garis lari. garis selari ya, garis selari. Okey, contohnya ini QR. So dia punya lokusnya adalah garisan selari macam ni. Okay, so bukanlah ni sebab dia punya lokus ni Y ni di tengah-tengah. Okey, C. Lokus ialah Y ialah lokus bagi satu titik yang bergerak dengan keadaan jalannya sentiasa sama dari garis PQ dan PR. Garis PQ dan PR. PQ dan PR. So PQ, PR. PQ dengan PR ni apa? PQ, PR. Garis apa ni? PQ dengan PR ni garis apa? PQ, PR. Garis apa ni? Garis apa? PQ dengan PR. Garis bersilang. Very good. Ungku. Okay. Garis bersilang. Garis bersilang. Garis bersilang. Garis bersilang. Kan dia bersilang dia bersilang di sini. Ni PQ, ini PR. So dia bersilang, disilang di mana? Di P. So kalau bersilang, garis bersilang, lokusnya apa? Pembahagi dua sama sudut. Angle bisector. So angle bisectornya apa? Betul tak jawapannya C? Betul tak jawapannya C? Pembahagi dua sama sudut. Betul. Betul lah jawapannya C lah. Betul. Kalau D, Y ialah lokus bagi satu titik yang bergerak dengan keadaan jalannya sentiasa sama dari titik P dan titik Q. So kita ada titik P. Kenapa tak boleh highlight pula ini? Titik P tak boleh ya. Tak tahulah. Ini bahar pula. Tak boleh highlight. So titik P dan titik Q. Titik P dan titik Q adalah dua titik. Dua titik. Kalau dua titik buat apa? Pembahagi dua sama serenjang. So P dan Q. Kalau nak buat lokusnya di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini. Tengah-tengah antara P dan Q. So tengah-tengah macam ni lah. Di tengah-tengah.
Okay, dan bersudut 90 darjah. Okay, tapi saya lukis tak berapa cantik lah. Okay, awak boleh tengok balik buku teks untuk lukisan yang lebih tepat. Okay, nombor 9. Raja di bawah menunjukkan 5 sisi 4 yang dilukis pada grid segi 4 sama antara sisi 4 ABCD yang manakah lukisan berskala bagi sisi 4. ABCD jawapannya apa? Lukisan berskala. Kalau lukisan berskala bentuknya mesti sama. Bentuknya mesti sama. Cuma dia punya saiz saja berubah. Lukisan berskala. So jawapannya apa? A, B, C atau D? Yang sama dengan P. Sama dengan P. Bentuk sama. Saiz saja yang berbeza. So jawapannya adalah D. D ya jawapan dia. Okey, di mana dia adalah sama, cuma dia kecil sahajalah. Okey, semua dia adalah bahagi dengan 2. Okey, so sini apa? 4, sini 2, sini 2, sini 2. So ini adalah 2, separuh. Ini 1, ini 1, ini 1. Okey, so D lah lukisan berskala. Lukisan berskala. Lukisan berskala. Okay, so D lah jawapan dia. Kalau nak tahu dia punya saiz lukisan berskala itu, so jawapannya ialah lukisan nisbah objek. So saiz lukisan, so ini lukisan P objek. So saiz lukisan berskala, skalanya ialah 1 nisbah 2. 1 nisbah 2. Ini adalah dia punya skala. Skala bagi lukisan berskala. Okey. Lepas tu 10. Apa dia? Dalam ranjang di bawah, poligon Y. Y ialah lukisan berskala. So lukisan. Y lukisan. Bagi poligon X. So X ialah objek. Objek. Nyatakan skala yang digunakan. So awak pilihlah dua sisi yang sepadan. Okey, dua sisi yang sepadan. Contohnya awak bandingkan ini dengan ini. Sepadan. Ataupun bandingkan ini dengan ini. Okey, sisi yang sepadan. Okey, ataupun nak senang lagi, gunakan yang ni dengan yang ni. Mana-manalah. Ada 3 sisi yang sepadan yang kamu boleh bandingkan. Yang kamu boleh bandingkan. Okey, 3 sisi yang kamu boleh bandingkan. Bandingkan sisi yang samalah. Antara objek dengan lukisan. So contohnya saya ambil yang ni, anak panah ini, lukisan nisbah objek. Ni skala ni, ini rumus dia lah, ini formula lah. Jangan terbalik pula. Lukisan nisbah objek. So lukisan, okey, saya kira lah. Okey, sini ada 2 petak. So 2 nisbah. Okey, ini 1 petak. 2 nisbah 1. Ada jawapan tak? Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Mesti mula dengan 1. Okey, skala, lukisan berskala mesti mulakan dengan 1. So, macam mana nak jadikan 1? Sekarang kita ada 2 di depan. Tapi tak ada jawapan di... tak ada jawapan. So, macam mana nak tukar supaya nombor depan ni adalah 1? Bahagi. Bahagilah. Okey, so 2 bahagi dengan 2. Okey, untuk dapatkan 1, so bahagi dengan 2. 1 pun kita bahagi dengan 2 lah. Dia mesti sentak. Sentak. Okey, yang depan bahagi 2, yang belakang pun kena bahagi dengan 2 lah. Okey, serentak. Okey, so 2 bahagi 2 sama dengan 1, nisbah 1/2 lah. Okey, so jawapannya ialah A. Macam tu. Jawapannya ialah A lah. Next, soalan yang seterusnya. 11. Okey. Simbol ketersamaan manakah yang patut diisikan dalam petak? So, adakah ini lebih besar ataupun kurang daripada? ABCD jawapan dia? Mana satu? B.
B jawapan dia lebih besar. Negatif 12 lebih besar daripada negatif 21. Lebih besar. Okey, 12. Antara berikut yang manakah tidak benar? Apa jawapan dia? A, B, C, D. C. Tidak benar. Tidak benar. Sepatutnya negatif 3 lebih besar daripada negatif 9. Bukan kurang daripada. Lebih besar patutnya. Okey, next. 13. Antara berikut yang manakah pasangan garis yang kongruen? Kongruen maksudnya sama lah. Sama, sama saiz lah. Sama saiz. So, mana satu ni? D. D. D ya. 3.2 cm, 3.2 cm. Kongruen. Okey, 14. Antara berikut yang manakah menunjukkan sudut cakar? B. B. Sudut cakar. A. Sudut tirus. C. Sudut tegak. D. Sudut refraks kan. Okay, next. 15. Jadual di bawah menunjukkan skor bagi satu pertandingan. Tentukan mood. 2. 2. Okey, so jawapannya ialah 2. Tidak betul. Mood. Data. Nilai paling banyak. Okey. Atau apa? Kekerapan tertinggi. So jawapannya apa? D. Okey. Nilai paling banyak atau kekerapan tertinggi. So kita lihatlah kekerapan tertinggi. Kekerapan tertingginya ialah 8. Bilangan lah. Bilangan itu kekerapan lah. Bilangan itu ialah kekerapan. So bilangan murid paling banyak ialah 8. Tapi jawapan bukan 8. Jawapannya ialah skor sifar. Kita ambil jawapan yang atas. Kita ambil jawapan yang atas. Kita ambil jawapan yang atas ni. Bukan bawah. Bawah ini hanya untuk kita tentukan siapa paling besar. Nak tentukan siapa paling banyak. Bilangan paling banyak siapa. So, modnya ialah sifar. Bukan 8. Okey. Jawapannya D lah. Mod. Okey, next. Okey, 16. Okey, bla 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 bla. Okey, sekali lagi mod. Mod apa? A, B, C, D? B. Okey, B 25. Inilah B ya. So, you kena faham di sini dia ada kekunci kekunci key. 1 slot 2. 1 slot 2 bermaksud 12 meter padu 12. Okey, so 1 ini 1 garis 2 maksudnya 12. Lepas tu 17. Lepas tu 18. Lepas tu 19. Kena tahu bacalah. Baca apa ni? Plot batang dan daun. Ini kita namakan sebagai plot batang dan daun. Ada batang dan daun. Contohnya 20, 24, 25, 25, 25, 28. So kena tahu bacalah. Okey. Plot batang dan daun. Okey. 30, 31, 31, 34, 36. So jawapannya 25 sebab 25. Okey, 1, 2, 3. 3 kali. 25 ada 3 kali. Okey, muncul 3 kali. Okey, ada nombor 25 sebanyak 3 kali. Okey, yang lain paling banyak pun 31 2 kali sahaja. Lepas tu yang lain-lain tu sekali sahaja. Nombor itu keluar sekali sahaja. Wujud sekali sahaja. Okey. 25 ada 3 kali. Okey. 12 ada sekali sahaja. 31 ada 2 kali sahaja. Okey, 49 sekali sahaja. So lah 25 lah. Paling banyak. Okey, so kena tahulah
Mod ialah nilai paling banyak ataupun kekerapan tertinggi. Okey, 17 antara berikut yang manakah merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey, mana satu? Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So jawapannya ialah di satu pemboleh ubah sahaja. So D bukan. D ada dua pemboleh ubah. So jawapannya ialah D. Satu saja pemboleh ubah. Okey, huruf. Satu huruf saja. Satu huruf sahaja. So jawapannya B ya. Okey. Okey, so C ni bukan sebab C bukan sebab dia ada kuasa 2. Dia nak linear. Kalau kuasa 2, itu bukan linear. Bukan linear. So jawapannya B ya. Dia nak persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Linear maksudnya tak adalah kuasa 2 dalam persamaan itu. Dan satu pemboleh ubah maksudnya dia nak satu je lah huruf. Okey, 18. Antara berikut yang manakah merupakan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Okey, 18. D. Ni D. Dia nak dua pemboleh ubah. So, kita ada R dan S. Dua pemboleh ubah. Kalau C, ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ini satu pemboleh ubah. A bukan linear. Bukan linear sebab ada kuasa 2. Kalau ada kuasa 2, bukan linear. Okey. So, kalau B pun bukanlah. Okey. Sebab dia ada XY. Ini XY pun tak boleh. Tak boleh. XY. Okey. Kalau dia asing boleh tapi kalau dia XY tak boleh. Kalau dia tulis X tambah Y sama dengan 5, okey ni. Betul. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Tapi kalau dia tulis XY, ni tak boleh. Ini bukan linear. Okey, so kena tahulah. Okey, so ini untuk jawapan kuis hari itu. Nanti saya akan share lah jawapan ni untuk awal rujuk kalau perlu. Okey, seterusnya saya nak bincang set 3. Set 3. Okey, ni yang patutnya dah buat. Okey, cari gandaan sepunya terkecil bagi 12 dan 13. So, kena buat macam mana? Kena buat macam ni lah kan. Bahagi ya. Pembahagian. 4 bahagi. 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 Terkecil lah. Terkecil. So, awak kena bahagilah. Sampai dapat bawah ni 1, 1. Terkecil. Kan? So, apa faktor? Bagi 12 dengan 30, faktor yang sama. Faktor yang sama 12 dengan 30. Nombor apa boleh bagi dengan 12 dengan 30? 2. 2. Okey, so bagi dengan 2, 6, 15. Ada lagi? 6 dengan 15. Dah dapat jawapan C. Okey, so tak apa, kita try. Takut ada yang dah lupa untuk dapatkan GSTK. Sebab kita ada GSTK dan juga kita ada FSTB. GSTK dengan FSTB. So sekarang kita tengok GSTK. 6 dengan 15. Apa faktor yang sama yang boleh dibagikan? 3. So dapat 2, 5. Okey, so kalau nak dapatkan FSTB, faktor semuanya terbesar. So jawapannya ialah 2 darab 3. So jawapannya 6. Itu kalau FSTB ya. Okey. Lowest apa nama tu? Highest common factor. Highest common factor. Highest common factor. Okey. Faktor semuanya terbesar. Okey, FSTB. Okey, so kalau FSTB, okey 6 jawapan dia. Kenapa 6? Sebab dah tak ada faktor yang sama. Dah tak ada faktor yang sama. Tak ada faktor yang boleh dibahagikan kedua-dua nombor ini. So FSTB-nya 6. Tapi di sini dia nak GSTK. So GSTK ni terkecil. So kena bahagi sampai awak dapat bawah ni ialah 1, 1. So kena bahagi lagi lah. So 2 dengan 5 dia tak ada faktor yang sama. So kita bahagikan dengan 2. So dapat di sini 1, sini 5 lah. Sebab 5 tak boleh bahagi dengan 2. So kita tulis mula 5. Lepas tu 5 pula kita bahagi dengan 5. So kita dapatlah
1, 1. Akhir sekali. So kita punya apa nama ni? GSTK. GSTK adalah sama dengan 2 darab 3 darab dengan 2 darab dengan 5. So, berapa? Berapa? 60. So, jawapannya D ya. Jawapannya D. Bukan 30 kan? Bukan mana lah. 12. 12 nak darab apa untuk dapatkan 30? Tak ada lah. Okay, so jawapannya D. Okay, so kena tahulah FSTB macam mana nak buat, GSTK macam mana nak buat. Okay, next. Antara berikut yang manakah gandaan sepunya bagi 16 dan 24? Gandaan sepunya. Bagi 16 dengan 24. So, boleh je buat macam tadi. Kita cari dulu gandaan sepunya terkecil. GSTK. Kita cari dulu 16, 24. Apa dia? Nombor yang boleh dibahagikan. Kedua-dua nombor ini. Ratus punya. Apa dia? 16 dengan 24. 2. Okey, kita start dengan 2 lah. Nombor perdana lah. 2 nombor perdana. Okey, so 8, 12. Okey lagi? 100 punya? Masih lagi 2 lah. 4, 6. Okey, masih lagi 2, 2, 3. Okey. Kalau nak dapatkan FSTB, FSTB, so jawapannya 2 darab 2 darab 2. So jawapannya 8. Itu kalau FSTB. Okey, sebab kita kena berhenti untuk FSTB, kita kena berhenti kalau dah tak ada faktor yang sepunya. Yang sama. So itu kalau FSTB. Ini ialah GSTK. So kita kena bahagi lagi 2 dapat 1. Ini 3 kekal sebab tak boleh bahagi. Lepas tu bahagi dengan 3. So dapat 1, 1. So GSTK ialah 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3. Berapa? Berapa? Tekan-tekan, picit-picit. 48. 48. Okey, so 48. 48 adalah 48 ialah GSTK. 48 adalah GSTK. Gandaan sepunya terkecil. Okey. So di sini dia nak apa? Okey. Okey, so paling kecil ni lah. 48. Gandaan 48 apa? Gandaan 48 apa? 48. Okey, darab 2 apa? 48. 96. 96. Okey. Kalau darab 3, okey. So dia punya gandaan sepunya, okey, 16 dengan 24 sebenarnya adalah gandaan 48. 48. So kita carilah jawab ni gandaan 48. Okey, 48 ialah 48, 96. Okey, kalau nak lebih lagi, okey, kita cari gandaan 48. 48 darab 3. Carilah 48 darab 3 berapa? 144. 144. Betul? Betul. Dan kalau nak lagi banyak, okey. Bolehlah darab. Okey. Cari dia punya gandaan 48. Okey. So jawapannya ialah D. Okey. Sebab dia punya gandaan terkecil adalah 48. Ini yang paling kecil. Kalau nak banyak lagi, awak kena cari gandaan 48. So jawapannya D lah. Okey. Nombor 3. Yang bukan kuasa 2 sempurna, mana satu? B. Jawapannya B.
Kalau kuasa 2 sempurna, contohnya 4 ni 2 kuasa 2. Ini ialah 3 kuasa 2. Yang ni adalah 4 kuasa 2. Yang 8 ni tak boleh tulis dalam bentuk kuasa 2. So jawapannya B. 4. Ni. Darjah di bawah menunjukkan beberapa kuasa 3 sempurna. Kuasa 3 sempurna. Kuasa 3 sempurna. Tak boleh nak highlight hari ni. Apa benda ni? Okey. Kuasa 3 sempurna. Yang disusun dalam tertib menaik, makin besar. Semakin besar tertib menaik. Asna masukkan satu kuasa 3 sempurna antara 1000. Antara 1000 dengan 2744. Okey, dia masukkan. Masukkan di tengah-tengah lah. Okey. Di antara 1000 dengan 2744. Kuasa 3 sempurna. Apakah nombor itu? Apakah nombor itu? So, antara nombor-nombor ini, yang manakah? Nombor-nombor ini semuanya berada di antara 1000 dengan 2744. So, kita nak tahulah antara ABCD ni, manakah satu ialah kuasa 3 sempurna? D. D jawapan dia. Okey, D jawapan dia. D. Okey, D. Apa kuasa 3 sama dengan 2197? Nombor apa? Kuasa 3 sama dengan... Sorry? 13 kuasa 3. 13 kuasa 3. 13 kuasa 3. Boleh check dengan kalkulator lah. Boleh check dengan kalkulator. Kalkulator ada kan? So, kalkulator boleh check. Okey, tekan je. Apa ni? Nak senang kita tekan, terbaliklah kita fikir songsang. Kita fikir songsang. Kita tekan apa? Shift. Ni, kita nak punca kuasa 3. Kita fikir songsang lah. Fikir terbalik. Shift. Lepas tu, punca kuasa 2. Untuk dapatkan punca kuasa 3 lah. Sebab ini adalah kuasa 3 sempurna. So, shift. Apa ni? Punca kuasa 2. Contohnya, saya cuba A. 1, 2, 3, 1. So, dapat jawapan. Okey, bukan nombor bulat. Bukan nombor bulat. So, A bukanlah. A bukan kuasa 3 sempurna. So, A bukan. Kalau kuasa 3 sempurna, jawapannya adalah nombor bulat. Dia boleh tulis dalam bentuk nombor bulat kuasa 3. Kita boleh buat terbaliklah. B, kita try pula B. 1441. Okey. Bukan nombor bulat. So, bukanlah B. Okey, kita try pula C 2084. Bukan. Okey, so C pun bukan. Dan D 2197. Okey, dapat 13 kuasa 3. So jawapannya D macam itu. Dia boleh tulis dalam bentuk kuasa 3. Dengan menggunakan tata tanda kuasa 3. Okey, so jawapannya D. Okey, nombor 5. 6 nisbah 18. Dalam bentuk termudah. Simplest form. So, bahagi apa? Bahagi 6. Bahagi 6. Okey, so 6 bahagi 6. Nisbah 18 bahagi 6. So, dapat 1 nisbah 3. So, jawapannya B. Okey. Next. 6. Nisbah 9, nisbah 15 adalah setara equivalence. Maksudnya, sama lah kan? Sama dengan berikut kecuali. Okey. So, kita kecilkanlah. Kecilkan. Okey, so kecilkan. Okey, 9 nisbah 15. 9 nisbah 15. Kecilkan. Macam mana nak kecilkan?
9 dengan 15 nak kecilkan, nak pemudahkan macam mana? Bahagi dengan 3. Bagi dengan 9. tak boleh, nanti 15 tak dapat nak bahagi dengan 9. Okey, so kita bahagi dengan 3 sahaja. Okey, 9 bagi 3, 15 pun bagi dengan 3 sentak lah. Okey, so tak boleh bagi dengan 9 lah. Okey, bagi 9 tu nak apa tu? Lukisan berskala. Kan, lukisan berskala, nak dapatkan satu di depan. So jangan campur aduk. Memanglah saya pun faham. Kadang-kadang kita banyak belajar, serabut otak. Serabut macam tu. Okay, baguslah, satu tanda yang baik. Okay, awak banyak ilmu lah dalam otak awak, cuma kena ulang kaji lagi supaya awak boleh lebih jelas lagi. Okay, buat latihan supaya awak lebih jelas lagi lah. Okay, so dapat 3 nisbah 5. Okay, so sebenarnya 9 nisbah 15. Kalau kita kecilkan, kita dapat 3 nisbah 5. So yang A ni betul lah, dia adalah setara. So yang B, 12 nisbah 20. So kita kecilkan lah. Semua kita kecilkan. Tengok nilai, kita tengok nilai terakhir tu sama tak. Kalau sama, dia setara. So 12 dengan 20, nak bahagi dengan apa? Nak bahagi dengan apa? Bahagi dengan 4. Okey, bahagi dengan 4. So bahagi dengan 4. Nisbah 20 bahagi dengan 4. So kita dapat 3 nisbah 5. So B pun setara. Okey, C 18 nisbah 27. Nak bahagi dengan apa? Faktor yang sama. 3. 3. Okey, so sama dengan 6 nisbah 9. Okey, masih boleh lagi. Okey, ataupun tadi Ungku ada tulis bagi dengan 9. Okey, pun boleh juga. Okey, 18 bagi dengan 9, 27 bagi dengan 9, dapatlah 2 nisbah 3. Okey, lagi cepat kalau bagi dengan 9. Tapi kalau nak bagi dengan 3, tak ada masalah. Cuma awak kena bahagi lagi. Sebab dia bukan bentuk yang mudah. So awak akan dapat juga jawapan akhir awak 2 nisbah 3. Cuma kalau awak bahagi dengan 9, okay, lebih cepat. Lebih cepat. So jawapannya C lah. Sebab kita kecilkan, kita dapat 2 nisbah 3. Okay, kita kecilkan, kita dapat 2 nisbah 3. So dia adalah bukan nisbah yang setara. Kalau 21 nisbah 35, okay, 21 nisbah 35 ni kecilkan dengan apa? Nak bahagi dengan apa? Apa faktor 21 dengan 35? Faktor semuanya 7. 21 bagi dengan 7. 35 bagi dengan 7. So dapat 3 nisbah 5. Okey. So sama juga. So kecuali C sajalah. Kecuali C yang tidak setara. Yang lain semuanya setara. Sama. Okey. So itulah cara dia untuk kita tunjuk sama ada setara ataupun tidak setara. Okey, nombor 7. Antara berikut yang manakah merupakan pasangan sebutan serupa? A, B, C, D? Serupa. Serupa maksudnya boleh ubah, sama, dan kuasa sama. So jawapannya C. C. Tak betul lah. Boleh ubah tak sama. Satu R, satu S. Tadi. Itu tadi kan? Okey. So apa jawapannya? A, B, C, D? Sorry? B. B. Jawapannya B lah. Okey. Dia punya pemboleh ubahnya adalah A. Sama kan? Okey. Kuasanya pun sama. A kuasa 1. Okey. So jawapan A salah. Sebab tak sama pemboleh ubah. Okey. Yang ni 6X. Yang ni negatif 3XY. So tak samalah pemboleh ubah. Satu ada Y, satu tiada Y. Okey. Lepas tu yang D tu, ni kuasa tidak sama. Kuasa yang depan tu 2T kuasa 2.
Yang belakang tu negatif 1.7 T. So kuasanya tidak sama. Satu ada kuasa 2, satu tidak ada kuasa 2. So tak serupa. Tak serupa. Okay? Bukan like terms. Like terms maksudnya pembalik ubah yang sama. Okay? Huruf yang sama. Okay? Dan kuasa yang sama. Okay? Jawapannya B. Okay, next. Nombor 8. Diberi X sama dengan 5 dan Y sama dengan negatif 2. Cari nilai 4X kuasa 2 tolak 3Y. Okay, so kita nak cari ni. Okay, cari nilai bagi. Okay, so ini sama dengan 4. X nak gantikan dengan apa? 5. 5. Okay, ada kuasa 2. So kita kena ikut kuasa 2 tolak 3. Y nak ganti dengan apa? 2. Negatif 2. Kalau tulis 2 salah. Negatif 2. Okay. So, inilah. Okay. Gantikan. Gantikan nilai X 5, nilai Y negatif 2. Lepas tu just tekan kalkulator je lah. Tak payah pening. Okay. Tekan saja kalkulator. 4 kurungan 5. 106. Okay. So, 106. 106. So, dapatlah jawapan dia. 106. Betul lah? Awak lebih cepat daripada saya. 106. Tekan je kalkulator. Okay. Itulah. Nombor 8. Okay, nombor 9. Dalam rajah di bawah, Q ialah image. Q ialah image. 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 Image bagi P. Okay, P. So, maknanya P objek lah. Di bawah translasi. Ini tajuk apa nama ni? Transformasi isometri. Okay, ada 3 jenis. Translasi, pantulan dan putaran. Tentukan translasi itu. Ini dia nak tahulah dia punya pergerakan. Okay, so kena pastikanlah. Okay, P objek, Q ialah image. So, macam mana nak bergerak? Okay, kita kira lah. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. Positif 8. Ke kanan, okay, dia dalam bentuk AB. Kanan positif. Kiri negatif. Okay, B ialah atas bawah. Okay, atas positif, bawah negatif. Macam koordinat. Kanan positif, kiri negatif. Atas positif, bawah negatif. So kena tahulah. Yang atas ni, A ni, ialah kiri kanan. B ialah atas bawah. Untuk translasi. Okay, kita panggil ini sebagai vektor. Vektor translasi. Yang menunjukkan dia punya pergerakan. Pergerakan untuk translasi itu. Kita panggil itu sebagai vektor. Okay, so positif 8. Lepas tu 1, 2, 3. Positif 3. Ke atas. So kita gerakkanlah bucu yang sama. Sama kan. Pilih awak nak bucu yang lain pun boleh, tak ada masalah. Contohnya saya nak guna yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So positif 8 ke kanan. Lepas tu 1, 2, 3. So positif 3 ke atas. So jawapannya ialah apa? A, B, C, D. A. A ya. Okey, jawapannya A. 8, 3. Okey, 8 ke kanan, 3 ke atas. Kena tahulah. Vektor translasi. Vektor translasi. Next. Nombor 10. Antara pasangan bentuk berikut yang manakah menunjukkan suatu translasi? Jawapannya?
Translasi. A. A pantulan. Dia dipantulkan di tengah-tengah sini kan. Dia terbalik. Bentuknya terbalik. Kalau pantulan dia terbalik bentuk dia. So A bukan. A pantulan. Malam kita ada buat pantulan. Dia pantulan. Dia punya jarak. Okay. Objek dan image daripada vaksin pantulan adalah sama. Itu pantulan. Okay. Translasi. B. Translasi. Ini translasi lah. Dia punya bentuk sama, saiz sama dan dia punya orientasi lah. Kita panggil dia orientasi. Orientasi. Sama. Kalau C pun pantulan. Ni, pantulan. Dipantulkan di tengah-tengah sini. Jadi ini mungkin putaran lah. Berputar. Berputar, putaran. So jawapannya B. So saya sempat bincang sampai ini saja. Saya akan sambung lagi lah minggu depan. Untuk hari ini, saya ada sediakanlah latihan untuk awak. Ni. Road to Success, PAT, set 1 lah. So nanti saya akan share lah. Nanti awak ada printer boleh print lah. Boleh jawab lah. Minggu depan kita akan bincang. So tolong buat set yang pertama ni. Ada 6 muka surat. Kalau ada printer, print. Kalau tak ada printer, jawab je. Nanti kita bincang ke depan. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana dapat hadir hari ini. Jumpa lagi minggu depan. Thank you. Si cikgu. Terima kasih, Khaira.